baru-baru ni bekas diplomat dia ada menyatakan kebimbangan bila PAS menteri Banyak lagi bila ada kenyataan daripada Menteri Agama, Timbalan Menteri Agama yang nak laksanakan undang-undang bagi bukan Islam penyebaran bukan Islam. Jadi macam Datuk sebagai naib presiden PAS saya rasa ada silap faham dari diplomat yang berkenaan, dan ramai orang silap faham yang telah dipetik di luar pada konteks. Dan apa yang saya boleh ingat, sudah ada kenyataan daripada Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga bahagian agama terhadap isu ini. Jadi saya rasa boleh rujuk kepada kenyataan itulah. Okey. Tapi kebimbangan ini tentang yang dukung penganut ke Islam saya rasa tidak perlu ada kebimbangan sebab semua pihak sama ada bukan Islam atau yang Islam dan lain-lain puak atau etnik dalam negara kita ni ada peruntukan masing-masing untuk menjaga kepentingan masing-masing. Jadi tidak perlu ada kebimbangan lah. Datuk Seri hari ini seperti mana titah yang dibacakan oleh Datuk Seri, Baginda Al-Sultan meminta kerajaan negeri meneliti semula pembayaran one-off yang diberikan dan tumpu kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Adakah sebelum ketika dalam tempoh pandemik ini ada berlaku pembaziran atau bagaimana berdasarkan teguran dalam teks titah baginda? Apa yang saya boleh faham ialah apa yang dititahkan oleh Baharudin Tuanku itu adalah sebagai ingatan kita bersama dalam kita menghadapi pandemik ini dan persediaan untuk bajet 2022 nanti yang sedang dalam proses penyediaan. Semua aspek-aspek ini diambil kira, dipertimbangkan supaya hasrat yang dinyatakan dan yang ada pada kerajaan negeri untuk bajet ini fokus kepada pemulihan ekonomi tercapai. Semasa tiada pembaziran dalam tempoh itu sehingga perlu ya, tidak ada. Okey. Datuk Seri, apa jaminan macam PAS boleh katakan kepada yang bukan Islam ni, yang non-Muslim ni, bila ada kebimbangan ni, apa mungkin Datuk Seri boleh katakan jaminan yang mungkin tak akan mengganggu gugat diorang punya fahaman? Saya rasa semua pihak sama ada terutama yang bukan Islam harus melihat apa yang ada dalam perlembagaan negara kita. Yang saya sebut tadi bahawa semua pihak telah ada dalam dijamin tentang hak masing-masing dalam perlembagaan negara kita. Jadi kebimbangan itu tidak boleh berasaskan kepada prasangka, kepada kabar-kabar angin ataupun kenyataan-kenyataan yang tidak benar. Jadi terutama pada zaman sosial media sekarang ini yang semua orang boleh beri komen. Jadi komen-komen yang pecisan, yang kecil-kecil itu saya rasa tidak perlu diambil kira. Kena lihat dalam konteks yang sebenar. Perkara yang berkait dengan hak ehwal agama Islam, menteri yang berkenaan yang menjaga hak ehwal agama Islam itu, dia akan beri komen berdasarkan dalam konteks yang sesuai lah. Termasuklah bidang kuasa di negeri-negeri dalam konteks yang sesuai. Jadi so far kita dah merdeka puluhan tahun, saya rasa tidak ada apa perlu kebimbangan. Ya, ada hasrat daripada padri-padri dan juga tokoh-tokoh agama non-Muslim bukan Islam lah untuk jumpa dengan pihak berkenaan ini. Kepada saya tidak ada lagi, tapi pertemuan di antara kumpulan agama yang berbagai ini pada pihak kerajaan, ya saya fahamkan pada kerajaan pusat umpamanya dan ketua-ketua parti tertentu termasuklah parti daripada PAS, saya rasa senantiasa ada, dan sebarang kebimbangan sekiranya ada boleh disuarakan kepada dalam forum yang sebegini, bukan melalui media sosial yang tak tentu siapa akan jawab, siapa yang akan beri komen. Jadi pertemuan pernah berlangsung lah, tapi saya rasa di negeri Terengganu ini tidak timbul lagi, kecuali adalah daripada pejabat saya sendiri yang bertemu dengan wakil-wakil daripada agama yang lain. Maksudnya tanggapan yang kata macam PAS ni sebagai parti ekstrim yang terlalu cuba nak mengislamkan termasuk kepada non-Muslim tu, tanggapan yang persepsi yang itu salah. Tanggapan yang salah dan tidak ada bukti lagi di mana-mana perkara ini telah disalahguna oleh PAS, dan saya percaya bahawa
PAS juga adalah merupakan parti mainstream dalam negara kita yang sekarang ini berdiri dalam sebuah kerajaan kat pusat dan juga di beberapa negeri. Jadi ialah we are in the mainstream. Tak timbul lagi bahawa kita mengenai mana-mana pihak pandangan yang tak betul lah. Datuk Seri, kalau ada beberapa state yang kita melakukan ada kat kalangan awam, termasuk cikgu yang anak ambil vaksin, kalau di Terengganu sini ada berlaku tak? Memang ada. Dan saya rasa di tempat lain pun ada juga. Cuma seruan saya lah kepada mereka ini supaya sama-samalah dengan mainstream untuk mendapatkan vaksin. Kerana akibat daripada mereka tidak vaksin itu sebenarnya menyusahkan diri mereka sendirilah dalam banyak perkara sebenarnya. Kita ada data tak berapa ramai? Ada. Yang ni kalau kepada guru-guru ni kena tanya, dapatkan data daripada pengarah pendidikan negeri. Saya dimaklumkan, tapi data ni dinamik. Daripada satu jumlah tertentu, dia bila makin ada yang vaksin tu, tinggallah beberapa lagi yang agak hardcore sikit lah. Yang tak nak tu, Melibatkan yang tak nak vaksin dari kalangan cikgu tu dalam 100 lebih lah. Ada sikit 100 lebih. Very minimal lah. penjawat awam bawah. Setakat ini tak ada lagi yang saya dengar lah. Tidak lagi yang saya dengar. Berapa 100 lebih tu anggaran lebih pada 100 ke? 100 lebih sikit lah. 100 lebih tu untuk guru. Bukan 100 lah untuk guru. Maknanya mereka ni tidak mau vaksin ada kerana penyakit ke? Wallahualam, itu kena buat kajian lah. Kena tanya mereka sendiri pasal apa. Tak nak. Maksudnya mereka ni hanyalah mewakili peratusan kecil daripada Perasaan yang kecil. Cuma permintaan saya ialah supaya mereka ini dapat mempertimbangkan seruan untuk maslahah dan kebaikan bersama semua pihak, untuk keluarga mereka, untuk anak-anak murid mereka nanti. Datuk Seri, berbalik pada soalan saya tadi, untuk akan datang juga akan kaji dari segi perbentangan belanjawan untuk kata orang lebih pada mensejahterakan rakyat. Mungkin berbalik kepada titah itu tadi, mungkin ada bunga-bunga untuk perbentangan perbelanjaan yang akan datang lebih fokus kepada apa? Saya rasa belum sampai waktu lagi untuk saya nak jelas cerita. Mungkin ada clue Datuk Seri, mungkin boleh share. Tak, tunggulah waktu dia. Lambat lagi, bukan sidang kali ni. Sidang pada bulan 11 nanti. Okey. Datuk Seri, tentang cikgu yang tak nak vaksin tu, ada tindakan tak sebab penjawat awam kan mungkin tak boleh untuk datang mengajar ke? Ada Setakat ini saya difaham tidak ada sebarang peraturan atau undang-undang yang boleh mengenakan mereka ini tindakan-tindakan. Tapi buat masa ini memang atas sukarela dan beberapa peraturan tertentu yang mereka ni perlu ada vaksin baru boleh buat. Boleh buat ada di kalangan kelas, ada di termasuk untuk mereka sendiri pun nak masuk kedai makan dan sebagainya kan. Jadi sekarang ini masih lagi peringkat pujuk-memujuk lah. Maksudnya kalau tak vaksin tu mereka masih boleh datang mengajar. Itu saya tak tahu bagaimana tindakan Jabatan Pendidikan Kementerian Pendidikan sendirilah macam mana nak buat. Mungkin mereka ada cara bagaimana nak tangani masalah itu. Datuk Seri, mungkin tak kalau diorang ni tak boleh nak buat vaksin, kita akan buat ujian berkala ke macam cek? Itu salah satu cara lah. Salah satu cara. Kalau mereka sanggup nak hadap tiap-tiap 2 minggu ujian, terpulang lah. Okey. Okey. Okey, terima kasih.